نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت السهلا. ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya pada malam ini kita dapat sambung kembali majlis tazkirah dan muzakarah kita. Cuma pada malam ini kita tawakuf dulu pengajian akidah salaf. Secara kebetulan besok cuti 2 hari, saya ada urusan. Jadi malam ini kita nak bincang dan bahaskan berhubung dengan isu-isu semasa yang berlega di media sosial kita yang menjadi suatu perbahasan dan kemusykilan. Sebahagian daripada kemusykilan tersebut adalah merupakan pertanyaan-pertanyaan daripada di tempat-tempat yang saya mengajar. Macam pagi tadi mengajar di Candan, dia mengemukakan beberapa isu, beberapa soalan yang berkaitan dengan isu-isu semasa seperti bila berlaku peperangan antara Israel dengan Palestin. Jadi roket, peluru-peluru yang dilancarkan oleh pejuang-pejuang Palestin itu kena bangunan-bangunan Israel, merosakkan tanaman mereka, bangunan mereka, kediaman mereka, ternakan, ladang-ladang Israel. Kadang-kadang terkena kaum wanita dan juga kanak-kanak, orang-orang tua. Di dalam Islam, bila berlakunya sesuatu peperangan, tentera Islam dilarang membunuh kanak-kanak, wanita, orang tua, menceroboh tempat ibadah, kita merosakkan tanam-tanaman mereka, merosakkan ternakan mereka. Itu memang dilarang. Jadi orang tanya, macam mana Palestin buat? Kan orang Palestin orang Islam, bahkan mereka dikira orang yang sangat kuat berpegang teguh dengan ajaran Islam. Kenapa isu-isu yang macam ni seolah-olah macam terlepas pandang? Kediaman orang Israel pun dibom. Sepatutnya bunuh dalam peperangan, dia suka bunuh tentera je, bukan melibatkan harta benda, sesuatu yang dimiliki, tempat-tempat ibadah. Tak boleh. Jadi macam mana tuan-tuan? Pernah berlaku di zaman Nabi SAW. Orang Islam berperang dengan Yahudi Bani Nadir. Bani Nadir ni satu kumpulan lah daripada puak kabilah Yahudi. Jadi para sahabat ini, bila orang kafir Yahudi ni berselindung di balik pokok tamar, di balik pokok kurma, di dalam kebun. Jadi bila nak cantah, nak tikam, nak pukul, nak lembing, dia menyerok, bersembunyi, dia nyusuk duduk balik pokok kurma ni. Lalu sebahagian sahabat dicantas pokok dulu. Bila dah tumbang, baru boleh mereka tikam dan mereka tombak orang kafir. Waktu tebang pokok kurma dulu. Lepas tu datangnya orang-orang Yahudi setelah selesai peperangan, pergi tanya Nabi dan mencela Nabi SAW. Tanya Nabi, dulu kamu katakan tak boleh merosakkan tanaman, tumbuhan, binatang ternakan di dalam peperangan. Hadaf ataupun targetnya adalah musuh, manusia yang menjadi musuh kamu di dalam peperangan. Kenapa pokok-pokok kayu pun kamu tebang? Lalu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat Quran. Ayat ini ada di dalam suratul Hash ayat 5. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan 'ala usuliha fa bi idznillah wa liyukhziyal fasiqin.
dan apa-apa yang kamu telah memotong ataupun menebang oleh kamu, min linatin, daripada pokok kurma, au taraktumuha, ataupun kamu membiarkan dia hidup, tidak ditebang, qaimatan ala usuliha, tertegak di atas batangnya, fa bi iznillah, Allah Ta'ala izin. Sama ada kamu nak tebang pokok tu supaya sukar orang-orang kafir berlindung dari sebaliknya, ataupun kamu nak biarkan dia hidup, Allah Ta'ala izin. Dan sebahagian daripada memusnahkan tanaman mereka adalah satu bentuk penghinaan. Sebab tu Allah Ta'ala kata untuk menghina orang-orang yang fasik. Jadi Allah Ta'ala kata fa bi iznillah, Allah Ta'ala izin. Dalam keadaan suasana, keadaan-keadaan yang tertentu, boleh kita musnahkan tanaman mereka, bangunan mereka, supaya mereka jadi hina. Sebab orang Israel ini dah menghina orang Islam, khususnya penduduk Gaza, dah 70 tahun lebih. Bagaimana bentuk perhinaan mereka? Mereka bunuh kanak-kanak, bom masjid, bom hospital. Sebab itu nyawa orang Islam di sisi mereka, Israel Yahudi ini, tidak ada nilai. Bahkan pembunuhan itu dianggap suatu ibadah, suatu jihad bagi mereka di dalam agama mereka. Suatu jihad, suatu perintah daripada sisi agama mereka supaya bunuh orang Islam. Mereka duk bunuh orang Islam tu banyak lah. Cuma orang pelik, orang Islam kita ni pelik. Masa orang Israel sembelih orang Islam, bunuh orang Islam, bom masjid, hospital, membunuh orang Islam dengan ratus ribu nyawa orang Islam ni, mungkin juta dah sejak 70 tahun dulu. Tak ada soalan ni. Kenapa orang Israel buat macam tu? Tak ada soalan. Tak pernah orang Islam tanya. Kenapa orang kafir ni Israel serang hospital, bunuh kanak-kanak orang tua, musnahkan tanaman orang Palestin, merobohkan penempatan orang Islam di Gaza? Tak ada soalan. Bila orang Islam balas balik, itu perangai orang Islam. Artinya apa hukum pula? Tadi orang tanya soalan ni tadi, saya kata hukumnya, jawapannya dalam Quran. Ayat 5 surah apa? Suratul Hash. Ayat 5 surah Hash. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala kata fa bi iznillah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi izin. Jadi maknanya tak ada masalah lah nak pergi bom bangunan Israel, tempat kediaman mereka. Sampai sekarang ni mereka lari bertepiaran, kilang-kilang minyak mereka, gedung-gedung mereka hancur musnah. Kita harap seranak-ranaknya, supaya tak ada bangsa dah, bangsa Israel, bangsa Yahudi tak ada dah, hancur dah atas dunia ni, sebab mereka terlalu kejam. Okey, itu kemusykilan ataupun soalan yang pertama. Yang keduanya, hukum melakukan sesuatu tindakan yang menyebabkan orang kafir rasa terhina, tertekan. Seperti apa? Demonstrasi. Dalam demonstrasi itu kutuk Israel. Orang buat demonstrasi sekarang di seluruh dunia kan. Hatta di sekolah-sekolah, kanak-kanak pun diberi ceramah, tazkirah, membangkitkan kesedaran bahawa di sana sebahagian orang Islam kita dibunuh dengan begitu kejam. Sebab orang Islam kita, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya semua orang Islam bersaudara. Walaupun berlaku itu bukan di dalam negara kita, berlaku di negara luar, bukan daripada bangsa kita pula, bukan daripada bangsa kita, orang Arab yang kena ditindas, tetapi di atas dasar akidah Islamiah, di atas dasar agama, semua mereka itu adalah bersaudara. Kita kena lahirkan bantahan. Dalam bantahan tu orang kutuk Israel, kutuk Perdana Menteri dia, naik bendera Palestin. Apa hukumnya? Hukumnya adalah sunnah yang dimasukkan di sini adalah sunat. Perkara itu adalah digalakkan. Apa dalil tuan-tuan? Kita membuat sesuatu perkara yang menyebabkan orang kafir rasa tertekan, dia rasa cemas, rasa takut, dan dia rasa nak marah. Apa dalil kita kata sunnah? Sebab benda itu ada dalam Quran. Jawapannya ada di dalam Quran, ayat 120 surah Taubah. Ayat-ayat yang saya bagi ni tuan-tuan betul catat, balik ni tuan-tuan boleh tengok terjemahan dia dan juga tengok tafsiran dia.
maka li ahli al-Madinati wa man hawlahum, tidak ada bagi penduduk Madinah dan juga orang-orang yang berada di sekitar mereka, minal a'rabi, daripada orang-orang Arab Badui, ayatakhallafu an Rasulillah, mereka tertinggal ataupun tercicir daripada Rasulullah, tercicir daripada medan perang, tercicir daripada melibatkan diri di dalam peperangan. Wala yarghabu bi anfusihim, dan tidak mereka lebih mencintai dengan diri mereka an nafsihi, daripada Rasulullah. Mereka kena mencintai Rasulullah lebih daripada diri mereka sendiri. Sebab di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, sambung, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebut lagi, dzalika bi annahum, demikian itu kerana sesungguhnya mereka la yusibuhum zama'un wala nasabun. Jadi A'rab di sini adalah terdiri daripada orang Badui yang munafik, yang tidak turut serta berperang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mengasihi Rasulullah lebih daripada diri mereka sendiri. Sepatutnya semua orang yang mengaku beriman, dia kena kasih pada Rasulullah, mencintai Rasulullah lebih daripada diri sendiri, sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga dia meletakkan aku lebih dia kasihi daripada ayahnya, daripada anaknya, dan daripada seluruh manusia. Lalu Allah Ta'ala kata demikian itu sebab sesungguhnya mereka la yusibuhum zama'un, tidak menimpa akan mereka dahaga, wala nasabun, ataupun penat. Tidak menimpa kepada mereka dahaga dan penat lelah, wala makhmasatun, dan juga kelaparan, fi sabilillah, pada jalan Allah, wala yata'una mawti'an yaghidhul kuffar, tidaklah menjejak suatu jejak ataupun tempat yang menyebabkan orang kafir itu murka, menimbulkan kemarahan al-kuffaru oleh orang-orang kafir, wala yanaluna min aduwin nailan, dan sesuatu yang mereka dapat daripada musuh, sesuatu tindakan yang mereka lakukan untuk melakukan tekanan kepada pihak musuh, illa kutiba lahum bihi amalun soleh, melainkan dicatat bagi mereka amalan yang soleh. Ayat ini Dr. Yusuf Al-Qadawi kata sehingga mogok lapar, menyebabkan orang kafir takut kalau mati dia dipersalahkan, pihak musuh yang menawan mereka dipersalahkan, dikutuk oleh dunia. Sesuatu tindakan yang menyebabkan orang kafir tertekan, marah, illa kutiba lahum bihi amalun soleh, Allah Ta'ala kata melainkan dicatat bagi mereka amalan yang baik. Kutuk Israel, Yahudi, musuh Islam tu, kita bagi satu tekanan kepada dia. Apakah sesuatu tindakan yang menyebabkan dia marah? Naik bendera Palestin, kita melaungkan seruan takbir Allahu Akbar, kita naikkan apa dia, gambar gambar Perdana Menteri Israel dengan gambar bertanduk seperti lambang syaitan, ataupun apa-apa sahaja yang memberi tekanan kepada mereka, illa kutiba lahum bihi amalun soleh. Allah Ta'ala kata melainkan dicatat, ditulis baginya, bagi orang yang buat begitu, satu amalan yang baik. Tentang ini ingat, sebab orang sebut kenapa buat macam tu. Islam kan agama harmoni, agama yang baik. Ni perangai orang Islam, dia tak faham Quran, dia buat andaian. Masa orang kafir serang orang Islam, bunuh, seksa, dia tak bagi apa-apa respon, tak bagi apa-apa pandangan, tak ada kritik. Bila orang Islam balas balik, salah. Ini perangai sebahagian daripada orang Islam. Sebab mereka, orang Islam yang mempertikaikan tindakan itu, tindakan orang Islam buat demonstrasi, bunuh orang kafir ni, melahirkan kebencian kepada orang kafir dengan laknat dan sebagainya, mereka kata itu bukan cara Islam. Ada di kalangan orang Islam kita di Malaysia pun ada.
Saya duk tengok dalam Facebook baru-baru ni daripada ustaz-ustaz, sebahagian ustaz daripada Malaysia dan juga Indonesia pun sama. Bahkan ada seorang ustaz tu, orang tanya dia, apa pandangan tuan guru tentang dianjurkan digalakkan umat Islam ni boikot barangan Israel. Dia kata itu bukan jalan Islam, itu bukan hikmah, dia kata. Dia tak faham ayat ini. Boikot produk Israel, barangan Israel, sebahagian daripada tindakan untuk melemahkan mereka, sebahagian daripada perbuatan yang dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pahala. Lalu dibaca ayat apa? Sebab dia kata Allah Taala sebut dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dengan Israel ni kena hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ayat berapa? Ayat 125 Suratun Nahli. Catat 125 Suratun Nahli. Surah lebah. Kalau Namli, surah semut. Nahli. Banyak geng-geng usrah. Ada di kalangan orang Islam kita ni, ada di pokok usrah ni. Kumpulan dakwah ni. Pokok ni ada sebut hikmah. Lalu dicananglah kepada orang. Sebahagian daripada mereka mengaku golongan sunnah pula tu. Dia sedap perhati tengok, Islam kan agama hikmah, agama dakwah. Panggil orang ni dengan hikmah, dengan lemah lembut, bukan kasar, bukan buat demonstrasi, bukan apa dia naik bendera Palestin, bakar, jijak bendera Israel. Bukan, itu bukan hikmah. Ayat 125 Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izati hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Kalau kita mengaji tafsir ayat ni, ataupun kita buka seluruh kitab-kitab tafsir, apa maksud hikmah? Hikmah bukan diterjemahkan dengan lemah lembut. Jadi sebahagian ustaz terjemahkan lemah lembut. Kalau kita baca dalam tafsir Baghawi, kita buka di dalam tafsir Jalalain ataupun tafsir-tafsir yang lain, bil hikmah yakni bil Quran. Hikmah yang dimaksudkan di situ bukan lemah lembut. Majoriti orang terjemah bila baca ayat ni lemah lembut. Dia mengaji tafsir di mana pun tak tahu. Di mana dia mengaji tafsir bil hikmah dengan lemah lembut? Bil hikmah di sini ulama tafsir kita dengan Quran. Bagaimana Quran ajar? Di dalam situasi aman, macam mana cara kita berhadapan dengan orang kafir? Yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang kita baca hari itu, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menghalang kamu buat baik. Ini dalam situasi aman, dalam suasana keadaan aman. Buat baik kepada orang kafir. Tak dengar. Ada sebutan ni. Buat baik kepada orang kafir, terjemah kafir juga. Walaupun samalah dengan makna bukan Islam kan. Jadi dia kata buat baik kepada orang kafir yang tidak memusuhi kamu tentang agama kamu, tentang urusan agama. Dia tak kacau kita beramal dengan agama, dan tidak mengusir kamu daripada kampung halaman kamu. Boleh buat baik, tidak ada masalah. Bahkan pendirian mazhab Syafi'i, pendirian mazhab, satu pandangan ulama-ulama dalam mazhab, satu pendirian mazhab. Pendirian mazhab lebih kukuh daripada pandangan ulama-ulama mazhab tentang orang kafir diharuskan kita bagi makan daging korban. Disebut oleh Imam Nawawi di dalam kitab Majmu'. Pendirian wa muqtadal mazhabi annahu yajuzu i'ta'uhu min sadaqati tatawwu dunal wajibah. Di dalam membahaskan isu boleh tak bagi makan daging korban kepada orang kafir. Jadi Imam Nawawi kemukakan beberapa pandangan ulama dalam 4 mazhab. Dan dia kata, sebahagian dalam pada mazhab Syafi'i dalam Mata'am Badrin ada sebut, di dalam Sabilal Muhtadi pun ada sebut, orang kafir kita tak boleh makan, tak boleh bagi daging korban.
Sama ada korban wajib yang melibatkan nazar ataupun korban sunat. Tak boleh bagi, sebab korban adalah ibadah. Tapi Imam Nawawi kata pendirian mazhab boleh. Tengok sebab apa? Bukan kafir harbi, kafir yang tidak memusuhi Islam dan dalam suasana aman. Adapun di dalam suasana peperangan memang disuruh memberi tekanan yang hebat supaya mereka takut, supaya mereka gerun dengan orang Islam. Kita tak boleh bertolak ansur. Waqatilul fi sabilillah, hendaklah kamu bunuh. Waqatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum wala ta'tadu, hendaklah kamu berperang pada jalan Allah bagi orang-orang yang memerangi kamu, dan jangan kamu melampau. Dalam situasi peperangan memang disuruh kita memberi tekanan, memusnahkan, menghancur orang-orang kafir. Sebaliknya, memang jenis orang kafir ni bila dia masa dia kuat, dia lawan lah, dia serang orang Islam, dia bunuh orang Islam. Masa dia takut, dia minta berdamai, minta berlakunya gencatan senjata. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Anfal ayat 60, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Jika mereka cenderung kepada perdamaian, hendaklah kamu terima perdamaian, dan kalau mereka tipu, serahlah kepada Allah. Jadi hebatnya agama Islam ini, dalam semua keadaan, semua situasi, semua dakwah. Dalam peperangan pun dakwah. Kalau orang selenda, dia tak boleh bunuh. Mereka nak berdamai, terima perdamaian. Itu kaedah Islam. Tetapi dalam keadaan sekarang, kita sentiasa goyang, sentiasa tidak ada pendirian, sentiasa mencari hujah, alasan. Dalam keadaan macam mana sekalipun, nak kena baik, nak kena ikut. Oh tak apa, dia jahil, kita kena beritahu. Oh dia tak dapat hidayah lagi. Hidayah milik Allah. Tetapi apakah pendirian orang Islam terhadap sesuatu isu yang dibangkitkan oleh orang yang bukan Islam? Jadi perkara yang penting nak disebut di sini, apakah maksud hikmah di situ? Dia bukanlah suatu pendirian kita berlemah lembut dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Suatu masa kita kena tegas. Dan dalam keadaan aman, memang kita diperintahkan supaya menyantuni mereka. Tapi dalam suasana orang kafir ni tadi, yang apa dia kita sebut Israel serang orang Islam ni, dia tak boleh buat baiklah dengan dia. Ni bukan suasana aman bagi orang Palestin sana. Bagi kita sebagai orang Islam yang bersimpati terhadap nasib orang Islam di Palestin, di antara benda yang mampu kita buat adalah boikot produk mereka, bagi tekanan. Seluruh orang Islam tak beli produk mereka, hasil mahsul yang dihasilkan oleh mereka, ekonomi mereka merodom tak? Dia akan berkurang merodom, dia akan jatuh, dan hasil daripada itu mereka rasa tertekan. Hasil daripada tekanan yang dirasai oleh mereka baru dia ada akal supaya tidak meneruskan kezaliman terhadap orang Islam kita di Palestin. Tapi 2-3 hari lepas yang saya sedih tengok ada jawapan daripada seorang ustaz, dia kata itu bukan hikmah. Kita tak boleh menzalimi orang kafir. Sebenarnya orang Islam tak pernah menzalimi orang kafir, khususnya di Malaysia. Dah puluh tahun dah kita berada di dalam keadaan aman, tak ada seorang pun daripada kalangan mereka dianiaya. Orang Melayu kita ni cukup bersopan dengan orang yang berbeza agama dengan kita. Kita jumpa mereka, kita sebut apa? Hai Tokey, apa khabar? Kita sebut Tokey. Tokey tu orang kaya lah. Kebanyakan orang Islam kita sebut Tokey. Kita tak kata hai kafir. Hai kafir, beli rokok sekotak tak ada. Hai Tokey, apa khabar? Lama tak nampak, lama tak tengok lah. Kita sebut Tokey. Harmoninya kita, lemah lembutnya kita. Tetapi bila kita terjemah ayat Quran, kita kena katakan qul ya ayyuhal kafirun. Nak terjemah apa? Wahai orang kafir ya. Tapi bila berjumpa dengan dia, kita tak kata hai kafir. Tengok uslub kaedah kita berhadapan dengan orang yang bukan Islam. Jadi hikmah di situ apa maksud? Dengan Quran, bukan dengan berlemah lembut. Dia ada ketika keadaan berlemah lembut, ada keadaan yang tertentu kita kena berkeras dengan mereka, iaitu di dalam situasi peperangan. Yang seterusnya, sebab apa umat Islam sekarang ni menjadi mundur, menjadi hina
tidak dihormati oleh orang bukan Islam. Sebab apa tuan-tuan? Tuan-tuan tahu tak puncanya? Musuh-musuh Islam makin kerah kepala, makin naik tocang. Sebab apa? Tahu tak jawapan ni? Al-Quran ni semua dia bagi jawapan. Segala kemuskilan dan segala kekusutan yang timbul di dalam pemikiran kita, segala permasalahan, Allah Ta'ala jawab dalam Quran. Sama ada jawab secara tepat ataupun dia bagi clue. Benda tu mesti ada dalam Quran. So apa jadi macam tu? Orang kafir sekarang ni bersatu padu, orang Islam kita berpecah belah. Allah Ta'ala sebut di dalam surah Nisa ayat 88. Surah Nisa ayat berapa? Fama lakum fil munafiqina fi'atain. Maka mengapa bagi kamu tentang orang munafik itu kamu menjadi dua kumpulan? Ada di kalangan orang Islam kita nak tegah bagi orang kafir yang keras, yang degil, yang samsi ni dia nak tegah. Ada di kalangan orang Islam nak berlemah lembut. Daripada kalangan kita dah berpecah. Bahkan ada di kalangan nak berlemah lembut dalam semua situasi ni, dia condemn pula. Dia tak boleh macam tu. Inilah orang Islam kasar sangat. Inilah akhlak tak ada adab. Sebab tu dia mau tak masuk Islam. Oh, konon-kononnya dia yang paling berhikmah, dialah yang paling cerdik di dalam uslub dakwah. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang pendirian sebahagian orang Islam di zaman Nabi terhadap orang munafik. Ada di kalangan orang munafik ini yang di dalam sesuatu peperangan mereka cuba nak lari. Memang orang munafik ini dia berlakon Islam, pakaian Islam, duduk dalam kumpulan Islam, tapi bila time sampai peperangan mereka nak lari. Bukan saja nak lari, bahkan sebahagian mereka memang lari pun, tak nak terlibat di dalam peperangan. Sedangkan suruhan kepada jihad, macam ajak sembahyang, sunat ke wajib? Sembahyang, puasa, zakat, haji. Suruh sembahyang ni sunat ke wajib? Aqimus solah, sunat ke wajib? Dalam situasi peperangan, Allah Ta'ala kata apa? Berperang, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan kepada kamu berperang, padahalnya peperangan itu suatu perkara yang kamu tak suka. Ketika disuruh berperang, munafik lari, tercicir daripada medan perang. Lalu sebahagian sahabat kata kita bunuh mereka, menipu lah, duduk semayang bersama dengan kita, masuk dalam masjid, mempamerkan perwatakan sebagai orang Islam, tapi time berperang dia lari dulu. Sahabat kata sebahagiannya, bunuh yang buat ni wahai Rasulullah. Sebahagian daripada sahabat yang lain kata jangan bunuh, tak usahlah bunuh, mereka pun nak hidup juga. Dah jadi berdua pandangan, dah jadi dua kumpulan daripada kalangan orang Islam. Orang ni kata hak tu tak betul, hak kata suruh bunuh dia tak betul. Hak suruh bunuh pula kata, orang yang larang bunuh pula kata demon ni pula tak betul. Dah jadi dua kumpulan. Macam hak ada dalam sekarang ni, ada orang nak tegah, nak cerita betul cara Quran ni, pendirian Quran berhadapan dengan orang kafir macam ni, dalam situasi aman macam ni, dalam situasi peperangan macam ni, dalam keadaan mereka kerah kepala macam ni, dalam keadaan mereka cuba menguasai orang Islam, kena ada satu pendirian daripada kalangan orang Islam, kena buat macam ni. Ada pula yang berlakon pula nak berlemah lembut dalam suasana, dalam keadaan yang tak betul. Kita berpecah. Bahkan orang yang nak terlalu berlemah lembut ni, yang nak ambil kesempatan, nak ambil peluang daripada sokongan-sokongan orang kafir ni, dia menghina pula orang Islam yang tegah ni. Dia condemn pula dengan pendekatan uslub dakwah daripada golongan yang tegas. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, wallahu arkasahum bima kasabu, dan Allah menjerumuskan mereka, menghukum mereka, mengenakan tindakan kepada mereka terhadap apa yang mereka lakukan. Dan Allah Ta'ala kata, aturiduna an tahdu man adallallah. Allah Ta'ala kata apa? Aturiduna an tahdu man adallallah. Adakah kamu nak memberi petunjuk
Orang-orang yang telah disesatkan oleh Allah Ta'ala. Adakah kamu nak beri hidayah, petunjuk kepada orang yang telah disesatkan oleh Allah? Kerja bagi hidayah bukan kerja kamu, kerja Allah. Tak usah duk berlakon lah. Cerita betul Islam. Cerita Islam yang betul macam mana? Cerita Islam yang betul macam mana? Sebagaimana yang ada dalam Quran. Jangan berlakon. Dan sebenarnya saya dapat maklumat sehari dua ni, ada sebahagian daripada pendakwah di Malaysia ni tak setuju dengan pendekatan Dr. Zakir Naik. Dia kata kasar, menyerang. Sedangkan kita tak nampak Dr. Zakir Naik menyerang di dalam dia berdakwah kepada orang bukan Islam. Dia bagi fakta, bagi hujah. Dia ajak berdebat. Dia tak diterima pendekatan Dr. Zakir Naik. Hak Dr. Zakir Naik tu puluh ribu menislamkan orang. Yang dia seorang pun tak mengislamkan lagi. Seolah-olah pendekatan dia paling baik. Saya tunjuk sini bukan pada Ustaz Amrah tu. Hari Ustaz Amrah tu kena kepala aku malam ni. Biasa dia duduk belah sana. Tiba-tiba dia tukar duduk belah ni. Puluh ribu, tak ratus ribu, puluh ribu. Dia mengislamkan orang dengan pendekatan dia. Jadi terima tak terima, itu hidayah milik Allah. Allah Ta'ala kata, adakah kamu nak memberi petunjuk kepada golongan yang telah disesatkan oleh Allah? Tak usah duk berlakon-lakon. Dan ada pula orang yang dianggap individu, beberapa individu, tadi satu individu yang lain. Yang kedua ini individu yang dianggap dia berada dalam kumpulan sunnah. Oh, jangan menzalimi orang kafir. Mana ada orang Malaysia menzalimi orang kafir? Tak ada. Kita hanya menjawab kekeliruan yang berlaku. Tidak ada rasa curiga sedikit pun terhadap tindakan musuh-musuh Islam. Allah Ta'ala sebut dalam banyak tempat dalam Al-Quran. Di antaranya walan tarda. Oh, ini Yahudi Nasrani dia kata. Kita dah sebut hari itu walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Al-kufru millatun wahidah. Kekufuran itu satu agama. Sebutlah selain daripada Yahudi Nasrani agama apa? Mempunyai matlamat, cita-cita, hasrat yang sama untuk menghancurkan umat Islam, memecah belahkan umat Islam, menyesatkan umat Islam, menekan orang Islam. Agama apa pun. Cuma secara terang, kadang-kadang kalau mereka kuat, mereka buat secara terang penghinaan terhadap agama Islam. Mereka tak kuat, mereka merancang secara tersembunyi. Jadi orang Islam ni kena peka, bukan pekak. Peka isu-isu semasa, peka liciknya usaha-usaha pihak-pihak yang tertentu untuk merosakkan umat Islam, untuk mengkristiankan orang umat Islam, untuk menyesatkan umat Islam, untuk memberi tekanan kepada orang Islam. Tak sedar. Orang Islam kita memang tak sedar. Tak ada satu sedikit pun perasaan was-was, ragu, sangsi terhadap kerja buat mereka, tindakan mereka, perkataan mereka. Tak ada sangsi. Bila kita jawab, orang tak ada hikmah kita. Tak berlemah lembut. Tadi kita sebut hikmah tu apa makna? Bil Quran. Sebahagian daripada kitab tafsir kata bil Quran was sunnah. Jadi orang Islam nak kena belasah, kena tindas di luar negara pun sama macam tu lah. Mula-mula baik sangka terlalu banyak. Waspada tak ada langsung. Tak ada curiga langsung. Yang dia duk marah ni orang Islam yang jawab. Hak orang Islam jawab tu lagi marah. Lagi marah. Tak ada hikmah, tak reti, tak faham Quran hadis. Sebahagian mereka mengajar tafsir. Yang tu yang saya pelik tu. Dia mengaji tafsir di mana? Tak ada curiga langsung. Bila orang Islam bakit jawab tuduhan, tomahan, fitnah orang kafir ni, dia marah pula orang Islam tu. Dia perli pula. Kumpulan-kumpulan ni begini. Saya tak nak sebut nama yang malam ni. Tuan-tuan tengok, cari sendiri. Sedih. Baca Quran ni, mengaji tafsir di mana pun kita tak tahu. Dia faham tak Quran yang dia ajar tu? Terlalu nak mempertahankan, terlalu nak tunjuk baik, harmoni, kompromi, tolak ansur. Akhirnya orang jijak atas kepala kita, kencing atas kepala. Hak jenis ni akan satu hari dia kena macam tu lah. Kena orang jijak kepala dia, kencing atas kepala dia, baru dia sedar. Sekarang ni dia tak sedar. Dalam Al-Quran cukup lengkap. Sebab tu nak berpegang kepada Quran, bukan pada sunnah, pegang secara keseluruhan, bukan dalam bab-bab yang tertentu, perkara-perkara yang tertentu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Suruhlah manusia kepada jalan Tuhan kamu dengan hikmah, yakni dengan Quran. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang Islam,
wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kepada ajaran Islam itu keseluruhannya. Bukan pilih bab-bab, tajuk-tajuk, hukum-hukum, perkara-perkara yang tertentu dalam Quran yang sesuai dengan hawa nafsu kita, pemikiran kita, kehendak kita, kita ikut. Hak tak sesuai, kita lawan. Kita bagi alasan, bagilah dalih benda ni tak ada dalam Islam, padahal ni benda tu memang disuruh dalam Islam. Jadi ini di antara beberapa isu yang saya rasa penting untuk dibincangkan dan juga dibahaskan dan dicerita kedudukan yang sebenar, bagaimana pendirian Islam terhadap apa yang berlaku dalam dunia ni. Bila kita kata kita ketengahkan pendirian Islam, iaitu pendirian yang berdasarkan kepada Quran dan Sunnah, bukan akal kita, bukan logik kita, bukan nafsu kita. Sebab itu nak bawa Islam mestilah berdasarkan kepada Quran Sunnah, berdasarkan kepada apa yang telah diajar oleh Nabi SAW. Nabi ni orang yang paling lemah lembut, paling hikmah, paling bijaksana di dalam dakwah. Tetapi berhadapan dengan orang yang anti Islam, macam mana Nabi buat? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Dalam situasi aman, macam mana Nabi perlakukan muamalah orang dengan orang bukan Islam? Dengan lemah lembut, penyayang. Tapi dalam sesuatu yang tegas, suasana peperangan, dikena jelas. Dan apabila orang masuk Islam, orang kafir masuk Islam, dia tahu ni pendirian Islam memang hebat. Kalau dia tidak nampak orang Islam ni jenis bolak-balik, tak ada pendirian, kena tekan sikit, kita mengalah. Sebab itu seluruh negara umat Islam yang pernah didajah, kerana inilah pendirian mereka, terlalu bagi muka orang kepada orang bukan Islam yang keras kepala. Tadi kita sebut, kalau mereka dalam keadaan damai, baik dengan kita, kita layan 10 kali baik, 100 kali kebaikan. Sekali kebaikan yang mereka buat kepada kita, 100 kali kita balas dengan kebaikan. Tetapi kalau kamu keras kepala, degil, samsing, naik tocang, nak gugat kedudukan agama Islam, nak ganggu perlembagaan yang telah ada di dalam negara kita, yang tu kita kena tentang. Kalau dibiarkan, akan berlaku kehancuran, kemusnahan di dalam negara kita. Wallahu alam. Itulah sedikit perbahasan perbincangan yang dapat kita kemukakan pada malam ini. Semoga diberi kefahaman yang jelas tentang pendirian Islam berhadapan dengan orang kafir di dalam semua situasi dan juga keadaan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.